Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu secara maya pada hari ini. Terima kasih juga kerana menonton video ini. Saya harapkan saudara-saudari akan dapat tumpukan perhatian kepada penerangan yang saya akan kongsikan sebentar nanti. Sebagai permulaan, izinkan saya perkenalkan diri saya kepada anda semua. Nama saya Syarul Nizam bin Muhammad Noor, SPM Batch 1991. Saya merupakan lulusan Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik daripada Universiti Sains Malaysia. Dan kini saya bertugas sebagai Head Talent Management di bahagian Sumber Manusia Kumpulan di Tenaga Nasional Berhad. Saya ingin merakamkan juga ucapan ribuan terima kasih kepada Ansara Taiping kerana sudi menyebut saya untuk bekerjasama dengan program ini daripada tahun lepas lagi. Walaupun saya ni bukan alumni MRSM Taiping, saya sangat berbesar hati kerana dapat turut serta dalam program ini. Untuk makluman, pada tahun lepas saya telah bergabung tenaga dengan seorang alumni IR Dr. Iriani Muhammad Rawi, batch 97, dan semasa itu saya berkongsi mengenai teknik STAR yang diguna pakai semasa temu duga. Saudara-saudari sekalian boleh tengok balik video tersebut. Saya percaya disimpan dalam Facebook untuk rujukan dan juga untuk mengetahui tips yang saya pernah kongsikan semasa program ESPKG 2020 yang lalu. Pada hari ini saya akan berkongsi sebersedikit mengenai beberapa perkara yang terlibat dalam proses temu duga bersesuaian dengan tajuk yang saya pilih untuk perkongsian ini ialah memahami temu duga, understanding the interview. Jadi perkongsian saya melibatkan beberapa perkara, antaranya proses temu duga, apa yang akan berlaku, apakah penilaian yang lazimnya dilakukan. Di samping itu juga saya akan berkongsi sedikit tips mengenai persediaan calon sebelum, semasa dan selepas temu duga. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya akan beri sedikit komen dan juga pengamatan saya mengenai penyediaan video resume atau lebih dikenali sebagai Vizume. Jadi kita mulakan. Saya nak mulakan dengan satu soalan. Soalan yang pada saya ringkas tapi perlu kita hayati bersama. Apakah itu temu duga? Secara asasnya temu duga ini adalah satu conversation, satu perbualan yang mana kedua-dua pihak iaitu calon dan juga majikan atau sponsor akan bertukar maklumat secara lisan dalam masa yang tertentu mengenai jawatan ataupun peluang, untuk kes ini peluang untuk mendapatkan beasiswa. Majikan atau sponsor mungkin mempunyai bilangan penerima beasiswa yang terhad dan mereka nak pilih calon yang terbaik, yang layak. Manakala calon pula akan cuba mempromosi dan meletakkan diri dia sebagai orang yang benar-benar layak untuk mengisi kekosongan ataupun dapat peluang tersebut. Kalau kita lihat interview ini juga sebenarnya berlaku dalam kehidupan kita yang biasa pada masa-masa yang lain. Contohnya seperti masa kita nak pilih ketua kelas, nak pilih pengawas, ada interview, nak pilih ketua pelajar, kapten untuk tim sukan dan sebagainya. Persoalan timbul, adakah temu duga ni kaedah yang paling baik untuk pilih calon yang sesuai?
Kalau tanya pada saya, jawapan saya ya ataupun tidak. Tidak kerana ia bersifat diskret, dia tak continuous. Dia macam snapshot. Mustahil kita dapat tahu kesemua perkara mengenai calon dalam masa yang singkat. Macam contohnya interview setengah jam. Mustahil untuk saya tahu. Sebab kalau saya penemu duga, saya nak tahu calon tu dalam masa setengah jam. Banyak faktor yang membolehkan seseorang itu lulus atau gagal dalam temu duga. Tetapi pada masa yang sama, saya mengakui ya, temu duga adalah kaedah yang terbaik kerana ia adalah kaedah yang diterima ramai. Satu dunia buat temu duga. Dan ia juga sentiasa ditambah baik daripada masa ke semasa. Kalau kita perhatikan temu duga dan peperiksaan exam menggunakan kaedah yang lebih kurang sama. Exam kalau kita lihat tak mungkin dapat menguji tahap pembelajaran kita sepanjang kita belajar. Macam contohnya belajar 2 tahun untuk SPM tapi diuji dalam masa 2 jam atau 3 jam. Mustahil ia adalah kaedah terbaik. Tapi ia adalah kaedah yang diterima pakai oleh semua orang. Oleh yang demikian, untuk meningkatkan peluang saudara atau saudari berjaya dalam temu duga ini, saya cuba kongsikan berdasarkan pengalaman yang saya dan rakan speaker lain yang ada dalam program ESPPG ini. Apa yang saya nak kongsikan bukan skema jawapan, sekadar pengetahuan yang ada agar saudara-saudari faham apa yang berlaku dan boleh fikirkan strategi yang sesuai untuk diguna pakai semasa menghadiri temu duga. Pesan saya, jangan main redah je untuk temu duga, ia amat merugikan. Okey, kalau kita lihat proses temu duga bermula dengan majikan akan memaklumkan requirement ataupun keperluan mereka. Contohnya saya di Tenaga Nasional, ada Yayasan YTN, Yayasan Tenaga Nasional. Mereka akan beritahu apa kelayakan yang perlu. Tajaan untuk pelajar dalam bidang apa dan sebagainya. Keperluan ni kemudian akan diumumkan dalam iklan tawaran yang biasa kita lihat dalam media seperti dalam surat khabar, media sosial, laman web dan lain-lain. Kemudian diberikan beberapa tempoh. Apabila sampai tarikh tutup, bermulalah proses saringan iaitu screening untuk kita senarai pendekkan, untuk kita shortlist calon-calon berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebentar tadi sebelumnya. Biasanya proses ni tak rumit, dia lebih kepada tapisan, pass atau fail. Seperti kita cek sama ada dokumen lengkap atau tak. Minta hantar 10 dokumen, orang yang hantar 9 kita reject. Macam tu. Sangat straightforward, sangat mudah. Daripada peringkat ini, bilangan mereka yang lulus akan layak ke proses seterusnya, iaitu proses temu duga. Saya juga perhatikan ada beberapa majikan atau sponsor yang mensyaratkan beberapa ujian ataupun tapisan lain seperti ujian bertulis, seperti kena tulis esei, ada kuis dan sebagainya agar mereka dapat tapis lagi dan kecilkan senarai nama calon untuk mereka bawa ke peringkat seterusnya. Kemudian sampai ke peringkat temu duga, ada juga sponsor yang menjalankan interview temu duga ni secara berkumpulan, group interview, dan akhirnya melaksanakan temu duga secara individu, one on one. Bergantung kepada majikan atau sponsor dan juga bergantung pada masa yang mereka ada lah. Saya pasti saudara-saudari mungkin pernah dengar daripada senior ataupun saudara yang terlibat ataupun ada pengalaman menghadiri temu duga yang ada kedua-duanya ataupun salah satu. Sebelum kita pergi lebih lanjut, suka saya nak tarik perhatian saudara dan saudari kepada apakah yang dikendaki oleh kedua-dua pihak semasa temu duga. Kita adalah penting bagi kita untuk memahami perkara-perkara ini supaya kita faham apa kehendak majikan ataupun sponsor dan pada masa yang sama juga sponsor atau majikan perlu faham apa yang diperlukan oleh calon-calon semua. Dan kalau kita lihat daripada sudut pandang
majikan atau sponsor mereka lazimnya akan mencari calon-calon yang terdiri daripada pelajar yang cemerlang. Cemerlang yang bagaimana? Adakah akademik semata-mata? Tak ya. Sekarang pelajar yang mencatat keputusan cemerlang akademik semakin ramai dari setahun ke setahun. Mungkin saudara-saudari dah nampak dah orang yang straight A dah biasa kita jumpa. Maka majikan atau sponsor nak cari mereka yang straight A plus pula. Disebabkan persaingan hebat ini, maka majikan atau sponsor akan lihat keputusan dan juga rekod yang lain seperti sasiah, pencapaian kurikulum. Mereka yang aktif berpeluang cerah untuk layak mendapat beasiswa. Maka saya seru semua pelajar agar tidak hanya menumpukan akademik semata-mata, malah sekarang adalah wajib bagi saudara-saudari untuk aktif bersukan dan berpersatuan untuk menjamin laluan yang lebih cerah semasa temuduga dan seterusnya mendapatkan tawaran beasiswa nanti. Sekarang saya nak beralih ke topik yang seterusnya iaitu assessment ataupun penilaian. Kadang-kadang kita dapati bahawa semasa proses sebelum proses temuduga, calon-calon ada melalui assessment, penilaian. Dan kita lazimnya jumpa penilaian yang berbentuk ujian seperti aptitude test ataupun psychometric test. Dia lebih kepada ujian psikologi. Kenapa kita perlu ujian ini? Ini adalah salah satu daripada kaedah yang digunakan oleh sponsor untuk mengetahui perkara selain daripada akademik dan selain daripada yang ditunjuk atau dipaparkan dalam resume. Daripada ujian aptitude atau psikometrik ini, majikan boleh mengetahui atau mengukur level kompetensi saudara-saudari yang memohon. Daripada situ dia boleh tahu juga tahap EQ, emotional quotient bagi setiap calon-calon yang menduduki ujian tersebut. Dan secara tak langsung, majikan ataupun sponsor tersebut dapat mengenali calon-calon berdasarkan personality dan juga traits masing-masing. Jenis macam mana seseorang itu, apa personality dia. Dan ini dapat membantu majikan ataupun sponsor itu untuk mengenal pasti sama ada calon itu fit sesuai untuk tawaran ataupun program yang akan diberikan. Terdapat pelbagai jenis ujian aptitude dan psychometric test. Ujian-ujian ini pada pendapat saya tak ada satu pun yang lebih baik ataupun yang lebih buruk daripada ujian yang lain. Dia adalah lebih kepada merupakan satu kaedah tools untuk majikan ataupun sponsor untuk mengetahui sisi lain dari setiap calon yang memohon untuk mendapatkan beasiswa. Di sekolah harian biasa, mungkin juga ada di MSM, saya tak pasti mengenai perkara ini. Test ataupun ujian yang biasa digunakan ialah Holland Code Test ataupun dipanggil RIASEC. RIASEC ni adalah short form kepada 6 huruf dan mewakili 6 dimension yang diuji semasa penilaian ini, iaitu realistic, R realistic, I investigative, A artistic, S social, E enterprising dan C conventional. Itu yang jadi RIASEC tu. Saya pun tak pandai sebutnya. Dan daripada situ dia akan lihat kecenderungan setiap pelajar daripada hasil ujian tu. Dia akan tengok skor dan juga dia akan tahu kecenderungan pelajar dan boleh membantu dalam mengenal pasti apakah kerjaya ataupun bidang jurusan yang sesuai untuk setiap satu calon. Sementara itu, ada juga test lain, ujian lain seperti psychometric test
Dia melihat pada kecenderungan calon-calon ini berdasarkan beberapa perkara yang lain, contohnya kemahiran dalam bidang nombor, numerical, ataupun penulisan, writing, ataupun cara kaedah berfikir secara logik, logical thinking, diagrammatic dan sebagainya. Dan apa yang penting pada saya, tidak ada lulus atau gagal dalam ujian psikometrik ataupun aptitude ni. Dia hanyalah lebih kepada nak tahu macam mana seseorang itu. Ibaratnya macam saya pergi buat medical check up di hospital ataupun di klinik, dan saya dapat tahu keputusan tu, dapat saya tahu apakah data-data ataupun hasil dapatan daripada ujian tu, dan kemudiannya akan menentukan sama ada saya sihat ataupun tak sihat. Dia tidak ada cakap saya pass ataupun fail. Sama juga kalau contohnya saudara-saudari menjalani ujian ringkas personality, contohnya MBTI, dan kemudiannya dapat tahu extrovert, intuitif, judgement dan sebagainya, ataupun berbanding dengan the other flip side dia, introvert, natural, saya tak ingat lagi ada beberapa lagi dimensi. Itu tidak menjanjikan bahawa anda boleh dapat beasiswa ni kerana anda seorang yang extrovert. Tak, ia tidak menjanjikan apa-apa. Dia cuma memberi anda maklumat untuk anda kenal diri sendiri. Dia bukannya lulus ataupun lesen untuk pergi ke peringkat yang seterusnya. Saya harap jangan salah faham dan juga jangan terlalu risau mengenai assessment yang dibuat. Anggaplah itu adalah sebagai satu penilaian untuk kita lebih mengenali diri. Dan sekarang saya nak beralih kepada beberapa tips yang saya kumpulkan, yang biasa saya kongsikan kepada rakan-rakan dan juga kepada pelajar-pelajar. Saya bagikan kepada 3 bahagian. Pertamanya, before interview, sebelum temuduga, kemudian semasa dan akhirnya selepas temuduga. Jadi yang pertamanya, untuk tips sebelum temuduga, saya sangat galakkan saudara-saudari untuk buat kajian, research mengenai sponsor itu sendiri. Apa sponsor itu buat, organisasinya macam mana, apakah bisnes yang mereka jalankan, siapa pemimpin mereka, apakah senarai, tahu juga senarai produk dan servis yang mereka keluarkan. Itu sangat membantu. Ibaratnya saya nak pergi ke rumah saudara-saudari, saya study di mana alamatnya, rumah tu dekat mana, berapa ramai orang dalam rumah tu, apa kegemaran, apa pantang larang dan sebagainya. Jadi dengan mengenali tuan rumah yang saya nak pergi itu, saya dapat memikat hati tuan rumah itu. Senang untuk saya, kita ada banyak perkara yang kita tahu, yang common untuk kita jadikan bahan perbualan. Jadi pada saya itu penting supaya ada research menunjukkan minat kita untuk menjadi pelajar tajaan ataupun menganggotai organisasi yang kita pergi itu. Kedua, cari juga beberapa bahan bacaan seperti berita ataupun artikel yang terkini mengenai sponsor, mengenai organisasi, apa yang mereka buat kebelakangan ini, apa yang menarik perhatian, apakah perkara yang baik. Elakkan bercerita mengenai perkara kontroversi, politik dan sebagainya, tapi lebih kepada sumbangan syarikat itu ataupun perkara-perkara yang terkini yang boleh dibincangkan dan boleh menarik perhatian penemu duga. Kemudiannya fikirkan juga sekiranya saudara-saudari terpilih dan menganggotai syarikat tersebut, di mana ke tempat yang sesuai untuk saudara dan saudari bertugas, contohnya di position mana yang saudara-saudari fit untuk berada dengan syarikat ini. Seterusnya yang keempat, banyakkan latihan dan persediaan untuk perkara-perkara yang biasa ditanyakan ataupun yang membentuk struktur temuduga yang secara lisan. Contoh yang saya maksudkan adalah self-introduction. Self-introduction pada saya sangat lazim. Kebanyakan temuduga akan bermula dengan soalan, could you please introduce yourself? Boleh tak perkenalkan diri tuan-tuan dan puan-puan? Boleh tak
saudara-saudari perkenalkan diri. Dan kebanyakan majikan atau sponsor menekankan perkara ini untuk jadikan ice breaking dan mereka akan mudah mendapat input untuk bertanyakan soalan-soalan seterusnya. Untuk prepare, untuk praktis, saya cadangkan kerapkan buat mock interview. Biasa buat temuduga olok-olok praktis ya. Dan biasakan adakan conversation. Biasakan buat conversation. Biasakan engage dalam conversation. Dan menggunakan teknik-teknik yang seperti saya ceritakan di awal tadi, teknik STAR tu. Jadi saudara-saudari dapat merangka apakah yang boleh dikongsikan sebagai respon sekiranya ditanya dalam proses temuduga nanti. Tidak kurang pentingnya penampilan, pakaian, set up komputer contohnya. Tanya soalan, macam mana saya nak kelihatan semasa temuduga? Adakah saya nak kelihatan comot, selekeh ataupun saya nak nampak proper, nampak segak, nampak bersedia, yakin. Dan perkara yang seterusnya yang tidak sama pentingnya juga ialah keperluan untuk saudara-saudari jaga kesihatan. Jaga kesihatan, jaga energy level, jaga mood. Kalau temuduga tu berlangsung pada waktu pagi, awal pagi, dapatkan tidur yang secukupnya. Kita tak nak hadir ke temuduga dalam keadaan yang tak bersedia, mengantuk ataupun nampak kusut dan sebagainya. Kita nak nampak segar, nampak bertenaga, nampak ready, berminat untuk kita dapat peluang itu nanti. Ini semua adalah persediaan kita sebelum temuduga. Apakah yang kita perlu buat semasa temuduga? Baiklah, semasa temuduga, bila dah berada di tempat temuduga, contohnya secara virtual, dah dipanggil masuk join the interview room, mungkin dalam lobby dan sebagainya, bersedia. Okey, buang malu di luar. Tinggalkan malu di belakang, di luar pintu. Macam saya cakap tadi, be the most beautiful yourself. Jadilah seorang yang paling handsome pada hari itu. Get dressed, ready segala dokumen kalau diperlukan. Kalau dia nak tunjukkan salinan sijil asal, boleh ready, tunjuk contohnya. Dan macam saya cakap tadi, bila self introduction, kalau kita dah kerap berlatih, kita dah ada skrip kita dah ada storyline kita dan kita dah tahu. Jangan jadikan ia terlalu panjang, jangan jadikan terlalu ringkas, cukup-cukup rasa. Agak-agak kita ada good timing dan ia dapat engage kita dan juga penemuduga. Biasanya self introduction diminta dalam bahasa Inggeris. Jadi attempt, buat percubaan, cuba berbual dan perkenalkan diri dalam bahasa Inggeris. Attempt to converse in English. Melainkan daripada awal lagi penemuduga cakap, tak apa, kenalkan dalam bahasa Melayu pun tak apa, then itu rezeki lah. Sebagai majikan dan penemuduga, tujuan ditanya dalam bahasa Inggeris adalah lebih nak lihat proficiency, kebolehan berbahasa, kebolehan berbual dalam bahasa Inggeris. Dan untuk kadang-kadang ada tawaran-tawaran beasiswa yang mana kita akan hantar pelajar ke luar negara, ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Seterusnya, yakin semasa menjawab. Ambil masa, pada saya tak ada masalah sekiranya saudara-saudari ambil masa, pause kejap, rehat, ambil masa sebelum mula menjawab. Tak perlu gopoh-gopoh ataupun gopoh-gapah nak rush untuk jawab terus pada soalan. Kadang-kadang soalan tu memerlukan kita berfikir dan susun ayat-ayat dan juga poin yang kita nak beri. Poin seterusnya, it is okay, tak ada masalah langsung kalau saudara-saudari minta supaya soalan itu diulang balik ataupun dijelaskan. Maklumkan pada penemuduga, minta maaf, saya rasa saya tak jelas dengan soalan tu, boleh tak ulang soalan tersebut? Can you rephrase the question? Dan sebagai penemuduga tak ada masalah, dia tak akan rasa tersinggung apabila diminta sedemikianlah. Sekiranya
saudara-saudari terlibat dalam grup interview, ingat bahawa grup interview is about the group. It's not about you in individual. Dia mengenai pasukan tu sendiri, grup tu. Jadi, bukan pasal saya seorang diri, sebab saya dalam pasukan, saya dalam kumpulan tu. Participate but do not dominate. Faham tak maksudnya? Ambil turut serta, ambil bahagian, tapi jangan terlalu menonjol, jangan potong peluang orang, jangan banyak jangan pasal dia lebih pada nak tengok team dynamic, nak tengok macam mana anda behave dalam set up secara berkumpulan. Ini bukannya anda bersaing dengan team member, inilah lebih pada team member sama-sama maju dan sama-sama berjaya. Di akhir temuduga, lazimnya penemuduga akan beri peluang untuk saudara-saudari tanya. Ada soalan tak nak tanya? Contohnya. Jadi gunakan peluang ni sebaiknya untuk dapatkan penjelasan. Dapatkan penjelasan, tanyakan soalan mengenai apa-apa yang terbuku, apa-apa yang tak jelas. Contohnya mengenai, kalau kata masih lagi tak jelas mengenai syarikat, mengenai tawaran scholarship, mengenai program yang ditawarkan, tanya. Ambil peluang untuk tanya. Dan pada akhir sekali, sebelum tamat temuduga tu, adalah molek dan sangat digalakkan untuk saudara-saudari ucapkan terima kasih kepada penemuduga dan kepada majikan tersebut kerana dapat peluang untuk ditemuduga. Dan akhirnya sekali, keluarlah daripada sesi temuduga tu dalam keadaan yang tertib lah. Kalau fizikal tu akan perlu bangun, ambil balik dokumen, folder dan sebagainya dan berjalan secara perlahan dan tersusun, teratur keluar daripada bilik temuduga. Tapi kalau virtual setup, memadai dengan mengucapkan terima kasih. Kalau ingat nama penemuduga, ucapkan terima kasih kepada mereka, sebut nama dan keluar, exit, leave the interview room. Jangan tunggu lama sampaikan mereka rasa tak selesa bila anda masih lagi ada dekat dalam ruang temuduga tu. Seterusnya, apa yang disarankan untuk dilakukan oleh saudara-saudari selepas tamat temuduga tersebut? Pertamanya ialah follow up. Follow up balik dengan sponsor ataupun dengan interviewer ataupun dengan urustia sekretariat yang mana possible. Fahami apa proses yang akan berlaku seterusnya. Kalau mereka katakan lepas ni dalam tempoh 2 minggu akan dapat kelulusan, tahu bilakah 2 minggu itu akan berlaku. Ataupun kalau katalah selepas tamat temuduga tu dia orang minta sesetengah apa dokumen, contohnya boleh tak bagi hard copy resume ataupun link kepada resume dalam dalam cloud dan sebagainya. Kalau diminta oleh pihak urustia atau pihak temuduga, prepare dan serahkan. Dan juga kena pasti tanya mungkin soalan seperti, adakah anda akan dihubungi kalau gagal? Yang pasti kalau orang yang berjaya akan dihubungi. Kan? Mungkin dia cakap kalau lepas 2 minggu kalau tak ada apa-apa dengar, tak dapat dengar ataupun tak dapat terima apa-apa berita, anda dikira tak dapat, anda dikira gagal. Jadi itu sudah memadai untuk kita tahu. Jadi kita takkan lepas 2 minggu takkan kita harap ataupun ada expectation untuk diorang call kita. Dan akhir sekali, saya nak ingatkan supaya kita ingat untuk update kepada majikan ataupun sponsor sekiranya ada perubahan dalam kontak partikular kita. Contohnya kita berubah alamat, berubah nombor telefon. Jadi untuk memudahkan mereka update dan menghubungi kita dan kita tak terlepas peluang lah. Dan akhir sekali, ini adalah general tip yang common saya share pada semua orang. DUIT, duit. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Baiklah. Apa
Di akhir ni saya nak spend dalam 2 minit mungkin untuk bercerita apakah yang perlu kita letak dalam resume. Sekarang makin popular video resume, dan bila kita ada bekerja dalam norma baru, tak boleh buat face to face interview lagi, jadi kita banyak banyak majikan dan juga sponsor yang mensyaratkan supaya calon-calon menghantar upload video resume atau resume. Dan video resume ni dapat membantu penemuruga untuk akses calon-calon tu, dan dapat melihat calon tu selain daripada imej yang dia dapat lihat dalam semasa temuduga dalam platform virtual ni. Apa yang perlu ada, secara ringkasnya, resume itu perlu ringkas, jangan ambil masa yang lama, span of attention kita tak panjang, kalau 5 minit dah cukup, pada saya dah cukup lama. Cuba jangan ulang secara direct apa yang dah ditulis dalam resume, highlight, letakkan ataupun ceritakan apa yang important, apa yang interesting mengenai diri anda dalam resume. Masih lagi saya rasa wajar untuk semua calon-calon untuk introduce self, buatlah pengenalan ringkas mengenai diri, education background, family background dan sebagainya. Ada juga sponsor yang memberi soalan, awal-awal lagi dia dah beri soalan, maksudnya dalam resume kena jawab soalan-soalan ni. Contohnya kenapa apply untuk beasiswa ini, ataupun why must you choose me, ataupun kenapa pilih jurusan seperti engineering ataupun perakaunan dan sebagainya. So kalau ada soalan-soalan yang diberikan, 3 soalan, jawab ketiga-tiga soalan. Jangan tinggal, jangan miss. Kemudiannya, invest your time, invest your energy dalam preparing resume. Jangan record dan hantar gitu je, rugi. Dan juga bantulah viewer seperti penemuruga ni untuk memahami resume tuan-tuan dan saudara-saudari sekalian. Contohnya, cakap dengan jelas. Kalau perlu, adakan subtitle di bawah, ada subtitle. Dan juga bekerjalah ataupun rekod dalam keadaan yang optimum, kurang bising, less distraction dan sebagainya. Baiklah, saudara dan saudari sekalian, dengan itu maka perkongsian saya telah pun sampai ke penghujungnya. Saya harap ia dapat memberi manfaat kepada saudara dan saudari dalam persiapan untuk menempuh alam selepas tamat SPM nanti. Sekiranya ada soalan, bolehlah dikemukakan kepada urus setia dan insya-Allah saya akan cuba menjawabnya. Sungguhnya segala yang baik itu datangnya daripada Allah. Segala yang kurang, cacat, buruk, gagap dan sebagainya itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun maaf sekiranya sepanjang pengucapan saya ada kandungan ataupun ada isi kandungan yang menyinggung perasaan saudara dan saudari sekalian. Saya mohon maaf. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Selamat maju jaya buat saudara dan saudari sekalian calon SPM 2021 dan juga setinggi-tinggi penghargaan buat penganjur ESPKG 2021. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam lindungan rahmat Allah. Ada rezeki, kita akan jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.